Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Hadis yang ketiga. Babu al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab muslim itu adalah orang Islam lain selamat daripada lidah dan mulutnya dan tangannya. Daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim adalah seseorang muslim adalah orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Selamat daripada lidah dan tangannya. Kalau begitu boleh tak selamat daripada kakinya? Maksud hadis ini dzikrul juz'i anil kull, yakni menyebutkan sebahagian yang dimaksudkan semua. Itu lumrah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Contohnya sekarang dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu uff. Oh, kalau kata uff tak boleh. Kalau dengan tangan lagi tak boleh. Tak boleh nak diartikan yang larangan yang disebut, maka yang lain tidak termasuk. Tidak. Zikrul juz'i anil kull. Menyebutkan sebahagian, yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Tapi disebutkan anggota sebahagian karena ada peranan penting pada bahagian itu, yang pada yang lain tidak didapati bahayanya seperti bahaya pada bahagian yang disebut. Anggota tubuh badan ini boleh berbicara, boleh berinteraksi, boleh bereaksi taat dan juga bereaksi maksiat. Seluruh anggota badan kita, termasuk kita punya mata. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa idza marru bihim yataghamazun. Orang Islam kalau lalu pada orang kafir yataghamazun. Apa yataghamazun? Dia punya mata macam ni. Tujuannya nak perli. Faham dong? Apa lagi? Kemudian wa idzan qalabu ila ahli wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau balik ke keluarga rumah masing-masing, jumpa dengan ahli keluarganya, dia cerita. Pasal apa cerita? Cerita pasal apa yang dia nampak tadi. Aku tadi nampak Syekh Fulan. Syekh Fulan. Ungkapan nak perli kepada orang yang bukan Syekh, tapi disebutkan Syekh, bukan nak angkat tapi nak jatuhkan. Yakni nak perli orang dengan meninggi-ninggikan yang tak ada pada orang itu. Entah kalau nak sebutkan Syekh ke, Maulana ke, apa ke, kalau sebutannya itu adalah nak perli, ini adalah perkara yang juga bahagian daripada yang tidak dibenarkan. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW menyebutkan dua anggota utama, lisan dan juga tangan. Sebab lisan ini adalah yang amat berbahaya daripada anggota tubuh badan yang lain. Adapun tangan adalah yang lebih selesa bergerak berbandingkan anggota tubuh badan yang lain. Lisan, kata orang Melayu kata tak bertulang. Dia nak bercakap dia tak ada titik, di koma terus. Sekali keluar gitu. Tangan lebih mudah untuk dia bergerak. Dan tangan pergerakannya yang tidak baik bukan hanya memudaratkan dengan tangan, tetapi tangan ini adalah simbol kepada kuasa yang bila mana disalahgunakan, maka pun juga termasuk daripada kejahatan yang dilakukan oleh
tangan. Oleh sebab itu disebutkan dua oleh Nabi SAW, lisan. Dan lisan ini pun juga bukan terhad kepada percakapan. Lisan dengan isyarat macam tu umpamanya pun bahagian daripada memperli kepada orang lain, merendahkan kepada orang lain. Kata baginda Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna. Orang Islam adalah orang Islam lain itu selamat daripada mulutnya, bukan hanya daripada makian, bukan hanya daripada perli, bukan termasuk gerakan mulut atau lidah saja yang menunjukkan merendahkan kepada orang lain, bahagian daripada yang tidak sepatutnya ada kepada orang yang muslim, dan termasuk tangannya, yaitu mungkin yang memudaratkan, ataupun tangan simbol kepada kuasa, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa orang yang tengok benda mungkar, maka hendaklah dihilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Apa maksud menghilangkan mungkar dengan tangan? Boleh dengan tangannya bila mana tangan itu boleh menyelamatkan atau mengelakkan daripada perkara yang mungkar, ataupun tangan adalah simbol kepada kuasa, maka tangan ini mempunyai dua makna, adalah tangan secara fizikal, dan tangan adalah simbol kepada sultah ataupun kuasa. Hakala al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Walihada ketika beberapa orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa orang yang memaki kepada Rasulullah, kata baginda Rasulullah, saya tidak diutus sebagai la'anan, sebagai tukang caci maki, yakni tidak membalas makian orang dengan makian juga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau berpegang bahwasanya seorang Islam itu adalah orang lain atau orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya dan juga tangannya. Dalam hadis apa kata? Sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki dengan lisan kepada orang yang beriman adalah perbuatan orang fasik, dan membunuh kepada orang beriman adalah perbuatan orang kafir. Baik, wal muhajir, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhajir ini terbagi menjadi dua bahagian. Muhajir yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, itu hukum hijrahnya adalah wajib. Selepas hijrah, selepas kemenangan diraih oleh kaum muslimin, tidak ada lagi hijrah. Yakni tidak ada lagi kefarduan untuk berhijrah setelah kaum muslimin dapat menaklukkan kota Mekah. Maka setelah tidak adanya hijrah lagi, yakni tidak adanya kewajiban hijrah, ada yang dinamakan hijrah berterusan, yang tidak terputus daripada Mekah, yang tidak terhad antara hijrah ke Mekah daripada Mekah ke Madinah sahaja, yaitu hijrah meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang terbuka sepanjang zaman. Tapi hijrah yang daripada Mekah ke Madinah adalah sudah ditutup. La hijrata ba'dal fathi, kata baginda Rasulullah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Yang setelah Fathu Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin, tidak ada lagi kewajiban berhijrah daripada Makkah ke Madinah, dan tiada lagi fadilah hijrah ke Madinah yang diberikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Fathu Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin. Tidak ada lagi hijrah. Yang ada apa? Orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hijrah yang berkekalan hingga ke akhir zaman.